السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عن ابن عباس أظنه رفعه شك ليث قال في ابن آدم 60 و30 مئة سلامة أو عظم أو مفصل على كل واحد في كل يوم صدقة كل كلمة طيبة صدقة وعون الرجل أخاه صدقة وشربة من الماء يسقيها صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku merasakan beliau menyandarkannya kepada Nabi. Yakni daripada Ibnu Abbas, tetapi perkataan ini walaupun disebut oleh Ibnu Abbas, tetapi ia didengari atau asalnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita sebut dengan perkataan sahabat, tetapi dia berhenti pada sahabat, tetapi diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, katanya, fi ibni Adam 60 wa 300 sulama. Pada seseorang anak Adam itu, ataupun pada diri manusia itu, ada 60 wa 300 300 60 wa 30 3 wa 300 300 60. Jadi ada 360, tapi dia dalam bahasa Arab ni dia sebut 60 300, artinya 360. Sulama, sendi, ataupun azmin, tulang, atau mafsil, sendi, tulang, ataupun ruas. Ada 360 pada batang tubuh anak Adam itu, ada 360 sendi ataupun tulang ataupun ruas yang ada pada diri manusia. Ala kulli wahidin fi kulli yawmin sadaqah. Ala kulli wahidin fi kulli yawmin sadaqah. Wajib atau dituntut ke atas setiap manusia di atas kurniaan rezeki yang ada pada diri dia itu, sendi-sendi yang diberikan, yang dikurniakan, yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jal kepada kita. Ini semua anggota tubuh badan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita ini, wajar atau sepatutnya wajib ke atas kita ni untuk bersedekah untuk setiap ruas
yang kita ada itu. Kesihatan kita, tubuh badan kita, anggota badan kita ini yang dikurniakan oleh Allah tanpa ada sebarang bentuk bayaran dan balasan, maka sebagai tanda syukur kepada Allah Azza wa Jal, kita bersedekah. Sebab itu sedekah adalah bukti kepada syukur. Syukur tak sekadar ucapan di mulut. Alhamdulillah, saya bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih. Saya syukur Allah Ta'ala bagi kesihatan. Saya bersyukur atas nikmat yang Allah kurniakan. Itu hanya ucapan. Boleh lisan kita mengatakan kita syukur. Sebab itu syukur itu dengan lisan, dengan ucapan, dan dibuktikan dengan tindakan. Sebab itu apabila Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah ummul mukminin, ibu kita, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa baginda bersalat sehingga pecah kaki-kakinya? Begitu banyak lama baginda berdiri tahajud. Apa jawapan Nabi? Bila Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha tanya dekat Rasulullah, sedangkan Allah telah mengampunkan dosa-dosamu, sama ada dosa-dosa yang lalu ataupun yang akan datang, Aisyah jadi pelik. Sebab Nabi ni dia Rasul, dia Nabi. Allah telah jamin kedudukan dia, tempat dia di dalam syurga. Tapi bila tengok kepada diri Nabi itu, dia satu orang yang kuat salat, rajin, panjang salat dia, lama, semangat dia. Bila Aisyah tanya, untuk apa? Kan, sedangkan telah ada jaminan, Allah telah ampun dosa dia, maksum, kan, ada tempat yang telah dijamin di dalam syurga. Kata Nabi, apakah salah untuk aku menjadi hambanya yang bersyukur, abdan syakura. Artinya Nabi nak menunjukkan, nak menzahirkan syukur itu dengan mendirikan salat. Jadi sebab itu bila kita nak tunjuk, nak zahirkan, nak buktikan kesyukuran kita kepada Allah di atas segala nikmat yang Tuhan bagi, yang tak terhitung dan tak terkira. Quran kata apa? Wa in kuntum ta'uddu ni'matallah, jika kamu cuba untuk membilang, untuk menghitung, mengira nikmat yang Allah berikan kepada kamu, tak mungkin kamu boleh menghitungnya. Jadi macam mana kita nak tunjuk kata kita terima kasih, syukur kepada Allah? Dengan kita memperbanyakkan ibadah, khasnya salat. Sebab itu orang yang semakin banyak dia dapat nikmat, semakin banyak salat dia. Semakin banyak dia rasa Tuhan memberikan sesuatu kepada dia, kesihatan ke, kebahagiaan ke, wang ringgit ke, kedudukan ke, apa ke, dia kena banyakkan salat. Itu tanda syukur yang Allah Azza wa Jal jadikan untuk hamba-hamba dia. Dan sebaliknya pula, kita bila terima kasih pada satu orang ni, orang buat baik kat kita, kita terima kasih, adalah sesuatu yang kawan tu dapat balik, membalas budi. Tapi bila kita bersyukur kepada Allah, kita nak menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah di atas nikmat yang dia bagi, nak membalas balik apa yang dia bagi, kita salat. Salat tu sendiri tuan-tuan, apa dia? Dia balik kepada siapa? Saya contohlah, saya belanja tuan-tuan makan. Jadi tuan-tuan nak tunjuk terima kasih kat saya, tuan-tuan do something, buat sesuatu, balas balik kebaikan tu kepada saya juga dapat manfaat. Tapi bila Allah Azza wa Jal bagi nikmat tu kepada tuan-tuan, nikmat ni banyaklah. Kita bangkit daripada tidur tadi pun dah mula nikmat.
bangkit daripada tidur. Tidur tu pun dia nikmat. Bangkit tidur segala nikmat yang ada ni, tuan-tuan buktikan syukur kepada Allah. Tuan-tuan salat di masjid. Buat bukan tu ya, salat sunat qabliyah subuh, salat subuh, sat lagi duha. Sebab nak tunjuk kata syukur, alhamdulillah. Dan cara nak mengekalkan nikmat supaya nikmat itu tidak ditarik daripada kita dengan syukur. Tapi menariknya, segala bentuk ibadat yang kita buat nak habaq kata kita bersyukur tu, manfaat dia balik kepada kita. Kok mana pun kita juga untung. Kan? Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasalah, kalau tuan-tuan duk berasa, duk perasan kata nikmat banyak kat diri tuan-tuan yang Allah bagi, sihat dan sebagainya, kalau kita nak cerita banyaklah, tuan-tuan buktikan dengan banyakkan salat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya, macam mana lagi kita nak zahirkan atau kita nak buktikan, nak tunjuk kata kita syukur, iaitu dengan sedekah. Pasal itu orang yang dia banyak bersyukur, dia akan sedekah. Sebab itu kita ada doa, bukan kita ada doa, kita ada budaya, kita ada amalan kenduri kesyukuran. Kenduri kesyukuran. Apabila itu juga sebahagian daripada sunnah, itu juga sebahagian daripada amalan sunnah, kenduri kesyukuran. Kan? Kita dapat anak ke, kita dapat rezeki ke, kita dapat kerja ke, kita dapat apa-apa ke yang mengembirakan kita, nikmat, buat kenduri sikit. Taklah semestinya buat kenduri besar, buat kenduri kecil-kecil. Syukur. Jamu orang makan, kan? Itu juga sebahagian daripada tanda syukur. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala, kita jamu orang makan. Kenduri kesyukuran. Buat di rumah boleh, buat di masjid boleh, buat di rumah anak yatim boleh, bagi duit boleh. Syukur. Ka'ab bin Malik, bisa dengar kan cerita Ka'ab bin Malik yang kena boykot dengan Nabi tu pasal tak pergi perang Tabuk, kan? Ka'ab bin Malik ni dia tak pergi perang Tabuk, dia kena pulau. Lama dia kena pulau. Teruk lah dia kena tu. Siapa pun tak bercakap dengan dia. Jadi macam apa? Kera sumbang kan, duduk sorang-sorang. Dia pergi semayang pun Nabi tak tegur, dia bagi salam pun Nabi tak jawab. Boykot pasal dia buat satu kesalahan besar, tak pergi perang. Tak pergi perang Tabuk. Dia pun minta ampun, bertaubat apa semua. Akhirnya dalam riwayat yang panjang tu, Allah Ta'ala turunkan ayat, terima taubat mereka tiga orang ni, Ka'ab dan rakan-rakan dia. Apa yang Ka'ab buat? Pertama, Ka'ab sujud syukur. Ka'ab masa dapat berita tu, dia duduk atas bumbung. Lari orang main abang, Ka'ab, turun ayat, Allah Ta'ala terima taubat hang. Bergembiralah Ka'ab, Allah dah ampunkan dosa hang. Dia punya seronok, dia terus sujud syukur. Itu ada di kalangan fuqaha kata, tak perlu wudu, tak perlu menghadap kiblat, tak perlu orang kata apa syarat-syarat sah tu, dapat saja nikmat terus sujud seperti yang dilakukan oleh Ka'ab. Kan, dapat saja nikmat, tak perlulah nak menghadap kiblat, nak berwudu, nak tutup aurat, nak ada apa, nak angkat takbir apa semua, terus sujud syukur. Ka'ab buat on the spot. La tu juga. Berikutnya apa dia? Ka'ab buat apa? Ka'ab buat apa tuan-tuan? Selain daripada dia sujud syukur, ada satu benda yang dia buat serta-merta. Dia kata, oleh kerana aku terlalu seronok di atas berita itu, aku telah memberikan pakaian yang aku ada kepada orang yang bawa berita tadi. Sedangkan itulah satu-satunya pakaian yang aku ada. Dia sedekah. Dia kawan tu buat main berita, dia seronok, dia syukur di atas terima taubat Allah Ta'ala tu, dia sedekah baju tu kat kawan tu. Nampak tak macam mana sahabat buat? Sujud syukur, kemudian sedekah. Tuan-tuan dapat apa-apa berita, anak lulus periksa ke apa ke yang seronok ni, buat kenduri, sedekah. Kalau tak mau buat kenduri, payah tak ada masa ke apa, pi pecah duit RM5, RM100, RM200, jumpa orang, bagi. Syukur, seronok, nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh?
Jangan dah dapat nikmat sengak, peram, genggam seorang-seorang. Yang tu dia panggil kufur nikmat. Dia hang aku dengar bukan jual tanah, kerajaan ambil boleh 1 juta. Jangan duk ingat sengak dah. Buatlah kenduri masjid sikit. InsyaAllah. InsyaAllah pun dengar tak dengar. InsyaAllah. Kan? Syukur. Dengar ada dapat cucu. Alhamdulillah. Kan? Dapat kenduri sikit. InsyaAllah. Kan? InsyaAllah dia tu 2025 tak ketahuan ni. Kan? Syukur. Sebab kan? Dikala manusia lain mengharapkan hal yang sama, ketika mana orang lain juga meminta hal yang sama, mengharapkan perkara yang sama, Allah memilih kita untuk mendapat nikmat itu. Lebih ajaib, kita kadang-kadang mungkin tidak meminta hal itu seperti mana orang lain minta, tapi Tuhan memilih kita untuk dapat. Syukur di atas nikmat itu. Baik. Kemudian Nabi SAW mengikut apa yang disebut oleh Ibn Abbas. Dia kata apa? Kullu kalimatin tayyibatin sadaqah. So, dia rendangkan benda tu, dia rincikan benda tu, dia bawa beberapa jenis perkara yang juga dikira sebagai sadaqah. Sebab kita kadang-kadang sedekah ni yang masyhur, yang kita boleh faham dalam minda kita, duit. Hang sedekah tak lagi hari ni. Kita faham apa? RM5 dalam tabung masjid. Bagi orang makan. Itu yang biasa kita faham. Sedekah asalnya melibatkan harta. Melibatkan harta. Tapi dalam hadis ni Nabi memberikan beberapa lagi contoh sedekah selain daripada menggunakan harta. Sebab manusia ni bukan samalah. Mungkin ada orang yang dia boleh bersedekah duit ringgit. Macam kita buat kenduri. Orang mai tolong kita ni macam-macam. Ada yang mai tolong bagi duit. Ada yang mai tolong bagi tenaga. Orang utara kata mai bagi, mai buat kerja sama lah, mai bagi riang dia kan. Dia mai tolong. Ada tak? Dia kata aku nak bagi duit tak ada, tapi aku mai tolong hang esok pasang kemah ke buat apa ke. Artinya dia mai tolong. Cuma kita kadang-kadang macam itulah, double standard, bias kan. Mau kalau hak yang mai bagi duit tu kita rasa tolong tak sangkalah. Hak yang mai duk buat kerja kedahak ni bukan nak nampak sangat. Kan, hak yang mai tolong duit tu terima kasih lah, Allahu akbar, bagilah aku RM50. Kan, yang kawan ni tolong daripada pagi sampai ke malam 2-3 hari dah mai duk ni, tak apa dia nak nampak sangat. Ni aku nak balik terima kasih terima kasih. Kan? Tolong ni banyak jenis. Ada orang yang tolong dalam bentuk material, keuangan. Ini dia mai bagi duit, dia ada duit, dia kata nah, saya mai bagi duit. Tapi ni saya mai bagi 500 ni, tapi saya minta maaf lah, saya tak boleh mai tolong. Kan? Tak apa, tak mai pun tak apa. Hantar sampul mai sudah lah. Lagu tu lah kan, kenduri lah ni, dia punya perintah hantar sampul. Kan? Tak sampai. Dia kata ni tak boleh mai ni, tapi dia ada bagi, terima kasih lah, tak apalah. Dia pun sibuk. Kita takwil baik kat dia. Kawan tu tak boleh mai, tapi dia bagi duit. Dia mai hantar kat kita duit. Dia kata ni kawan tu mai kirim, dia habaq dia tak boleh mai, dia dah bagi sikit sumbangan kat hang. Dia memang sibuk, aku pun faham nak buat macam mana lah. Dia memang sibuk, dia kalau alhamdulillah lah, tak apalah. Dia buat, bagilah dia buat kerja dia, tak apa. Tapi kalau orang mai habaq saja, tak mai, tak bagi apa, oh kita punya kutuk tu rapat. Kan? Dia tak mai kenduri hang, dia habaq, dia ada kerja sikit, apa pun dia tak kirim. Dia ni memang aku tak panggil dah. Kadang-kadang dia macam tu lah. Tapi tak apa, whatever pun janji bahagia. Kullu kalimatin tayyibah, setiap perkataan yang tayyibah, baik. Artinya ucapan kita, perkataan kita yang baik, kata-kata yang elok, kata-kata yang santun, kata-kata yang orang dengar suka, orang seronok mendengar. Tak ada cacian, tak ada makian, tak ada kata-kata apa yang kotor, lucah dan sebagainya. Setiap
Kullu kalimah, perkataan. Kalau kalimat, perkataan, words. Yang ni perkataan saja. Setiap patah perkataan tu Tuhan menilainya sebagai sedekah. Itu tuan-tuan kira tak banyak mana lah tuan-tuan sedekah. Kan? Jumpa orang pahabak, sihat ke, kan? Perkataan dia seronok, dia rasa happy dengar. Alhamdulillah sihat. Sedekah. Sedekah. Saya pasal tu Arab ni dia budaya doa tu kan, barakallahu fi hayakumullah, kan? Dia selalu doa, dia akan mulakan dengan di Arab ni kalau jumpa kita tak budaya dia suka doa. Dia suka doa. Kita jaranglah kan, kita jaranglah jumpa orang semoga Allah memberkati engkau, semoga Allah memanjangkan umur engkau, semoga Allah memudahkan urusan engkau. Kita jarang sebutlah. Tak jadi budaya kita. Tapi Arab barakallahu fi hayakumullah, kan? Banyak lagi doa-doa yang dia sebut, yang menunjukkan dia menyebut perkataan yang baik, doa pada saudara dia. Jadi kita kena budayakan tu. Kalau kita tak boleh sebut Arab, kita sebut semoga Allah memberkati hang pada hari ini, semoga Allah memberkati keluarga, semoga Allah memudahkan urusan. Kita sebut doa. Dia pun seronok dapat doa kita, sedekah. Kan? Sedekah. Kemudian Nabi kata wa'aunur rajuli akhahu, pertolongan seorang lelaki ke atas saudaranya. Pertolongan ni umum. Aunur rajul, dia tolong kawan dia tolong saudara dia, sedekah juga dikira sedekah. Macam-macam lah tolong ni luas, kan? Pertolongan ni luas. Tapi Nabi kata apa sahaja, whatever yang awak tolong saudara awak, memudahkan urusan dia. Pasal itu dalam hadis yang lain Allah Azza wa Jal sendiri sebut pertolongan Allah kepada seseorang itu bergantung kepada sejauh mana dia menolong saudaranya. Sesiapa yang menolong saudaranya, Allah menolong dia sebagai balasan di atas pertolongan yang dia buat. Sebab itu orang beriman ni bila dia tolong orang, dia tak rasa benda tu satu beban, satu benda yang menyusahkan. Dia kata hampir tolong boleh apa? Cari rebah kan? Pasal itu orang beriman ni dia melihat benda tu sebagai sedekah. Sebagai sedekah. Baik. Kemudian wasyarbatu minal ma' yasqiha sadaqatun, minuman daripada air yang diberi minum. Artinya kita jamu orang minum, kita bagi orang minum, dianggap sebagai sedekah. Yang tu yang diletakkan tajuk bab saqil ma, bab kelebihan pada memberi minum. Jadi tajuk kita hari ini ni belanja minum, bagi orang minum. Sebab itu saya memujilah sebahagian pihak yang membuat kebajikan dengan cara menyedekahkan air. Kan? Banyak cara. Kadang-kadang rumah kita tu ada ayam, orang nak pergi buat rumah, dia tak ada air, jadi dia ambil ayam kita ni pi nak buat rumah dia, walaupun tak minum, tapi kita bagi ayam lah. Ada juga pihak-pihak yang lain kita tengok, antaranya macam syarikat-syarikat tertentu, dia buat apa? Wakaf air, wakaf telaga, macam yang dilakukan oleh Sayyiduna Uthman. Dia beli telaga di Madinah, dia wakaf untuk semua orang Islam guna. Telaga Uthman, kan? Ada juga yang kalau tuan-tuan duit banyak sikit mungkin boleh buat. Sekarang ni memanglah ramai pihak yang di rumah dia ada penapis air, kan? Tiap-tiap rumah kita ni mesti ada penapis air. Dulu orang kaya aja ada penapis air, lah ni penapis air ni semua orang ada. Banyak benda lah. Dulu orang kaya aja ada aircon orang kaya, Astro orang kaya lah, semua lah, kan? Bukan lambang kekayaan. Pi rumah kau tu ada aircon.
kaya hang. Kan? Law ni tak ada lah barang murah kan. Benda tu dah jadi satu keperluan. Kan? Jadi antara benda yang ada ialah penapis air. Kan? Tapi di samping kita duk tengok ramai orang ada penapis air, ramai juga yang tak ada penapis air ni. Jadi mereka ni memerlukan air tapisan. Kerana kadang-kadang biasalah kualiti air di tempat kita ni dia tak boleh. Di sesetengah negara dia boleh kita buka paip air tu ready to drink. Sebab tu sebahagian tempat, kalau tuan-tuan pergi hotel lah selalunya, dia ada 2 cabang paip. Satu paip tu daripada paip utama tu kita buka boleh terus minum. Boleh terus minum. Air kosong. Cuma di sesetengah tempat boleh minum teh terus. Boleh minum teh. Dia bancuh teh siap-siap. Jadi kita tak payah beli dah teh. Kita hanya ambil gelas, suruh buka paip, dia keluar teh. Teh panas. Dahsyat. Di setengah negara, di setengah tempat dia hanya bagi air kosong. Boleh minum daripada paip dia tu boleh minum. Tapi di setengah tempat bukan sahaja dia memberikan air kosong, dia juga memberikan teh panas, ready to drink. Tak payah bancuh. Jadi kalau orang mai di rumah kita, kita hanya ambil teko, buka paip kita, tahan keluar air teh panas. Faham ke tak? Pagi-pagi ni dia sejuk beku sikit. Dia lambat nak tangkap. Kan? Tapi saya nak habaqnya apa dia? Cuba tuan-tuan lalu tengok. Ada orang yang dia duk bawa botol, 2-3 botol dia duk usung. Pi di tempat-tempat yang jual air tapisan tu, beli air tapisan. Kot lah tuan-tuan ni kaya. Duit tak tahu nak buat apa. Nak keluar main masjid pun tersepak. Apa dia ni? Tengok-tengok RM50 seikat. Punyalah banyak duit kan. Sampai orang ligan kot belakang. Awak duit ada jatuh 300-400, ambil lah. Buat apa banyak-banyak. Oleh kerana duit terlalu banyak, maka tuan-tuan yang tak tahu nak buat apa ni, saya cadangkan tuan-tuan pi cari projek. Tapi kena hati-hati sebab sekarang ni banyak projek scam. Pi carilah tak mana-mana yang tuan-tuan boleh infak, wakaf dalam bentuk memberi minum, memberi air bertapis. Cari mana-mana sekolah, asrama yang memerlukan telaga atau memerlukan sumber air, yang memerlukan apa-apa alatan, dia panggil apa tu, pam air dan sebagainya, yang nak bagi tarik air apa semua tu, yang berkaitan dengan air lah, tuan-tuan pergi wakaf kan. Itu lebih memberi manfaat dalam keadaan sekarang ni kan. Yang mana ada duit tu pergi buat. Tuan-tuan bayangkan berapa lama Nabi menyebut di antara 7 wakaf yang terbaik ialah wakaf air. Kan? Daripada air itu mereka boleh minum, boleh masak, boleh berwuduk, boleh bersuci, boleh melakukan urusan kehidupan. Di dalam Al-Quran Allah kata air itu sebagai sumber kehidupan. The best benda yang tuan-tuan boleh bagi sedekah ialah berhubung dengan air. Kan? Habis sangat tuan-tuan beli air mineral ni 2-3 kotak, tuan-tuan main letak di masjid, tulis itu percuma. Jadi orang boleh main, tambah masjid Seriak ni masjid tepi jalan. Jadi ramai orang berhenti, dia boleh ambil, dia minum air. Cuma jangan dia buat perangai penyamun lah. Macam masjid Alwi tu, letak berapa puluh kotak pun cerah ambil minum air sungguh pok ni. Nya angkut bawa balik. Ini juga satu masalah civic mentality masyarakat ni. Orang letak ambil satu sudahlah. Ini ambil bagi penuh peti air. Dia pergi pecerah peti air Masjid Alwi tu, dia pergi simpan dalam peti air dia. Angkut. Yang jenis kan. Saya ingat 2024 ni kita main pakat-pakat berubah lah perangai kita, tak payah duk buat yang jenis kan. Sarapan pagi, ambil kita nak makan sudah. Ambil yang kita nak makan. Ini piduk takuk pinggan, buh laraga motor. Saya pi di satu masjid, saya tak boleh sebut lah, masjid tak banyak saya pi lah, so tuan-tuan boleh teka. Saya duk makan, depa AJK duk masjid,
bawa bungkus. Bawa bungkus. Kita duduk makan. Apa dia? Kita tanya, apa dia bawa bungkus? Dok, kawan tu kemarin 6 bungkus dia balas dah, tak ada sembahyang subuh. Hari ni kami nak tahu lah berapa bungkus pula dia balas. Oh, Masya Allah. Nasi lemak pun dia balas. Dia ambil nasi lemak balik bolang agama tu. Kan? Dia tak ada sembahyang subuh. Jadi saya bagi cadangan, 2 orang daripada AJK hendaklah tidak sembahyang subuh pada setiap pagi untuk menjaga keselamatan nasi lemak kita. Mereka sembahyanglah subuh lepas daripada orang semua sembahyang. Mengambil tugas polis-polis yang menjaga Masjidil Haram. Kan mereka tak sembahyang, kita sembahyang. Mereka tak sembahyang pasal nak jaga keselamatan. Ya. Jadi minggu ni AJK ni tak sembahyang, bukan tak sembahyang terus, tak sembahyang saat pasal nak jaga nasi lemak daripada dicuri. Kan? Kan? So, 5-6 bungkus ambil. Kalau ambil 2-3 bungkus, tak payahlah kan. Bagi orang makan dulu, lepas tu mereka akan bagilah siapa nak beli kan. Ini dia dah pergi ambil dah siap-siap kan. Jadi sebahagian orang ni sembahyang tak khusyuk pasal duk fikir. Aku tak tahu asal lagi, cerah habis dah. Dia duk fikir jahanam sembahyang dia, sia-sia dia sembahyang pasal duk fikir roti canai tu. Mainlah kawan tu, saya bungkus dah lagi. Amalan membungkus ni wajar dihapuskan sebagai azam tahun baru. Melainkan lepas daripada tu orang nak bungkus tak apalah, ataupun memang orang siap. Orang siapa yang tak makan boleh ambil, boleh lah kan. Baik. Ini tentang ramai banyak bungkus yang ambil. Berapa orang di rumah? Dia tahu nak bagi kat jiran sikit. Tu dia punya bagus. Dia nak bagi kat jiran dia. Ini yang Sadiq Segaraga kata dekat Abdul Wahab. Ingat tak Sadiq Segaraga kata apa? Tak ingat? Sadiq Segaraga ada satu perkataan yang bagus. Dia kata, kalau kau nak sedekah harta engkau. Bagus Sadiq punya ayat tu. Kalau nak sedekah harta engkau. Yang duk ada sekarang ni, yang kita duk galak sangat sedekah tu, kata orang. Kata kita sengak begitu. Kan? Tak tahulah jiran, tanya jiran ni, ada dia bawa balik nasi lemak kan? Tak ada pula. Jiran mana? Kan? Kadang-kadang ambil bukan takat nak makan, boleh pergi buka meja, cuai pula ke atas. Benda ni kadang-kadang kena sebut tahun baru juga orang pakat berubah. Terutama sekali huduh lah, kalau yang buat kelaku tu orang masjid. Kalau orang yang duk reh motor apa semua tu buat perangai tu tak apa juga. Ini orang masjid. Dan hal itu kita tak dengar di kuil-kuil ataupun tokong-tokong orang main duk balas nasi lemak. Tapi di masjid kita duk dengar sampai kita pun rasa naik malu. Di negara yang tak disebut lokasinya. Baik. So dia kata wa syurbatu minal ma' yasqiha sadaqah, dan bagi orang minum air ni sedekah. Wa imatatul adha 'anit tariq sadaqah, dan mengalihkan atau membuang sesuatu yang menyakitkan, menghalang adha, menghalang orang daripada lalu di jalan ni sedekah. Baik. Kita tengok sikit dalam masa yang ada ni, oleh kerana subuh lah ni lewat, jadi kita tak boleh nak lajak sangatlah, tuan-tuan berada urusan. Okey, baik. Kita tengok sikit daripada hadis-hadis yang ada tentang kelebihan sedekah air, supaya tuan-tuan semua ada semangat sikitlah nak kempen sedekah air ni. Antaranya dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Abi Dawud. Sunan-sunan ni apa? Sunan-sunan ni ialah kitab hadis yang ditulis oleh ulama berdasarkan kepada bab fiqh. Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i. Artinya dia susun hadis berdasarkan bab abwab fiqh. Ada bab-bab lah. Bab-bab selalunya bab-bab fiqh. Satu lagi tuan-tuan akan dengar musnad. Kan? Musnad ni dia susun berdasarkan hadis Abu Hurairah. Semua hadis Abu Hurairah duduk dalam satu. Nama Abu Hurairah semua hadis an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Daripada apa? Abdullah bin Amr. Dia berdasarkan nama sahabat tu, hadis sahabat tu.
Jadi sunan, dalam Sunan Abu Dawud, dia adalah letak satu bab kelebihan memberi minum air. Bab kelebihan minum air. Ada bab khas. Dalam bab itu dia mengumpulkan hadis-hadis tentang kelebihan bagi orang minum. Belanja orang minum. Antaranya daripada Sa'id, dia meriwayatkan Sa'ad mendatangi Nabi SAW. Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Ayu sadaqah a'jabu ilaika qal. Apakah sedekah yang paling disukai? A'jabu ilaik, yang paling disukai oleh Rasulullah. Sedekah apa yang terbaik, yang Nabi paling suka? Kalau Nabi suka, tentu Tuhan suka. Qal, jawab Nabi, al-ma, sedekah air. Sedekah air ni macam saya kata tadi, jangan duk sempit dengan belanja orang minum saja. Luas. Buat paip air, buat telaga, bagi pam, macam-macam lah yang berhubung dengan air. Dalam riwayat An-Nasa'i daripada Sa'id Al-Musayyib, daripada Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku meninggal dunia, afa atasaddaqu anha? Qal na'am, bolehkah jika aku bersedekah untuknya, bagi pihak dia? Mak Sa'ad bin Ubadah ni mati. Dia mai tanya dekat Nabi, boleh tak dia nak wakaf atau nak sedekah atas nama mak dia, on behalf, bagi pihak mak dia? Nabi kata na'am. Ni siapa-siapa yang dah nak buat baik kat orang mati, nak tolong orang mati, nak buat atas nama orang mati ni, ada dah dia punya hujah dia. Kita dah baca banyak kali dah, banyak tajuk lah, tapi yang ni kita sebutkan lagi. Kemudian dia tanya dekat Nabi, qultu, aku tanyalah, pertama, boleh tak boleh kita sedekah derma atas nama orang mati? Boleh. Whatever tuan-tuan nak buat atas nama orang mati, lulus. Fa ayyus sadaqah afdal? Okey, kalau kata boleh, hak bagusnya, terbaiknya nak buat apa? Nabi kata saqyul ma, the best kalau boleh buat untuk ibu bapa, untuk orang mati ni, yang menjamin dan menjana pahala berterusan, yang memberikan manfaat yang luas, ialah memberi minum. Jadi katalah nama mak tuan-tuan Bedah, Telaga Bedah, contoh. Jadi ataupun mesin air kowe tu, masjid tak ada kowe, tapi janganlah pula dia pergi pasang kowe tu mai hantar bil kat masjid Demam tu imam. Dia kata, Tok Imam, saya dah pasang kowe dah. Alhamdulillah, Tok Imam pun seronok lah. Tengok-tengok mai minggu depan masjid kena bayar bil. Dia tak, yang tu tak lihat kan. Dia dah, saya dah pasang air, saya dah pasang penapis air untuk masjid, saya dah bayar, Tok Imam minum saja. Kan? Baik. Jadi orang pun boleh mai ambil, kan? Lepas tu dia letaklah, nak buh lah, nak buh nama mak dia ke, nak buh nama pak dia yang dah mati ke, kan? Tak buh pun tak apa. Tapi kadang-kadang bila buh, orang boleh doa sikit untuk mak dia, tak ada masalah lah, kan? Baik. Di dalam hadis yang lain juga ada riwayat, apabila Sa'ad tanya tentang mak dia, tambahan lagi, Nabi kata terbaiknya kalau you nak buat dekat mak you, buat derma, sedekah air. Dia terus menggali telaga. Dia terus dalam hadis tu dia kata fahafara bi'ran. Sa'ad buat apa? Korek telaga, wakaf telaga atas nama arwah mak dia, kan? Kemudian dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, ayyuma muslim kasa musliman thawban ala ura kasahu Allah min khudril jannah. Mana-mana orang Islam memberi pakaian pada orang Islam yang lain, yang ni sedekah baju, sedekah baju, Allah akan memakaikan untuknya pakaian berwarna hijau daripada syurga. Dia dapat pakaian di syurga, pakaian syurga. Dia sedekah baju, dia dapat pakaian. Sedekah baju yang elok-elok lah. Janganlah sedekah baju yang tak cukup kain.
sedekah baju yang dah reput, sedekah baju yang tak, kita kadang-kadang tak pakai, ada juga baju-baju kita yang elok yang kita tak pakai, tapi bagi sedekah kita dapat pakaian syurga. Nampak? Dan mana-mana orang Islam yang memberi makan kepada orang Islam yang lain, Tuhan akan memberikan makan daripada buah-buahan syurga. Sesiapa yang memberi minum kepada orang lain, Allah akan memberikan minum daripada ar-rahiq al-makhtum. Dia dapat minum daripada ar-rahiq al-makhtum, yakni minuman arak di syurga. Nampak? Baik. Kemudian para ulama berbincang, kenapa kita memberi minum air ni dianggap terbaik, dianggap lebih afdal, sehingga bila orang tanya Nabi, Nabi jawab sedekah air. Kerana kata para ulama, tidak ada benda yang manfaatnya lebih luas untuk manusia, sama ada berhubung dengan urusan dunia ataupun agama, melebihi air. Nak berbanding dengan makan ke, baju ke, apa ke, air ni yang terbaik. Pasal apa? Wudu, akhirat, air. Mandi wajib, akhirat, air. Banyak yang berkaitan dengan air ni. Orang guna untuk tujuan dunia dan orang guna untuk tujuan akhirat. Orang tak boleh berwuduk dengan gulai. Dia kata aku sedekah. Amboi hang sedekah, kuah gulai banyak isi ada 2 ketui, kuah banyak. Lebih tu hang wuduk Lebih tu buat ambil air mayang. Tak boleh. Tapi air, manfaat air tu orang guna untuk mandi wajib, orang guna untuk berwuduk. Sebab tu tuan-tuan bayangkan orang yang kerja bahagian air ni, yang duk sambung pipe, yang duk buat ni banyak ni. Tadi tuan-tuan mangkit pagi tadi, berapa banyak tuan-tuan guna air? Sunnah basuh tangan sebelum celup dalam bekas, guna air. Sunnah basuh lubang hidung sebab setan tidur dalam lubang hidung, betul tak? Pun guna air. Ambil wuduk guna air. Siapa yang berjunuk mandi wajib guna air. Air saja daripada pagi tadi ni, baru boleh mai sembahyang subuh. Nampak? Itu apa yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada riwayat last saya nak kongsi sikit dengan tuan-tuan ni. Di antara air ni banyaklah, air minum, air kosong, air bersuci. Ada juga satu hadis Nabi kempen bagi air susu. Air susu. Air susu. Ada kelebihan bagi air susu. Ada kelebihan memberi minum air susu, kan? Okey. Baik. Demikian juga yang akhirnya lah, tuan-tuan semua mula pak lah ni, kita kena mengerti awal sikit lah, kan? Yang akhirnya nak habaq kata hebatnya sedekah minum ni atau memberi minum ni berkaitan dengan air minum ni, tuan-tuan ambil satu hadis yang terakhir, iaitu hadis wanita pelacur memberi minum anjing, yang diriwayatkan kan, seorang wanita pelacur, dia turun minum air, dia naik daripada tempat dia minum air, satu ekor anjing yang dianggap najis di sisi kita, yang kena samak kalau bersentuhan dengan kita, najisnya anjing ni. Wanita tu cedok air bagi dia minum, dia masuk syurga. Nampak? Kata para ulama, itu antara bukti besarnya bersedekah air, hatta kepada seekor anjing mendapat balasan yang begitu besar. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang kita baca ni, pada muka surat 443 bab 199 ni, hadis 422, memberikan pengajaran yang besar kepada kita semua tentang kelebihan memberi minum dan bersedekah air. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.